Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya dululah. Saya Nur Syafiqah binti Hud, pelajar PDPP IPG Kampus Melayu Melaka. Okey, sesi temu bual ini saya adakan disebabkan ada satu tugasan daripada kami punya lecturer, iaitu tugasan mengenai profesionalisme keguruan, iaitu kami dikendaki untuk membuat satu sesi temu bual ringkas bersama guru pendidikan khas bagi menerangkan sedikitlah berkenaan profesionalisme keguruan ni. Okey, pertama sekali kita ingin menemu ramah Encik Muhammad Hisham bin Rahim, iaitu guru GPK Pendidikan Khas di SK Kompleks UDA. Okey, boleh Encik perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkhidmat dalam bidang pernikahan ni dah 20 tahun lebih. Bermula daripada 2001 sampai sekarang 2023, maksudnya 22 tahun lah. Memang daripada awal dalam pernikahan, insyaAllah apa-apa yang berkaitan pernikahan tu adalah sikit-sikit ilmu yang boleh dikongsi lah. Okey, baiklah. Okey, kita terus ke kita punya main point lah, iaitu soalan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Encik Hisham, iaitu pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang perlu ada bagi meningkatkan kompetensi diri sebagai guru pendidikan khas yang profesional? Okey, untuk menjadi guru pernikahan ni ada banyak perkara yang kena titik berat. Sebab menyediakan guru yang bersedia untuk mendidik anak-anak pernikahan ni agak sukar, sebab dalam ramai-ramai cikgu-cikgu yang ada di pasaran sekarang ni tak ramai pun yang sanggup untuk mendidik anak-anak pernikahan lah. Dan saya gariskan ada 11 perkara utama yang perlu ada sebagai guru pernikahan. Yang pertama sekali, yang paling tinggi adalah sabar. Sebab murid-murid pernikahan ni yang kita akan hadapi ni dia pelbagai kerenah. Yang ada yang datang hari pertama melalak, tak berhenti sampai daripada pagi sampai balik pun ada. Jadi kesabaran tu amat penting lah. Yang kedua tentang ilmu pengetahuan lah. Dalam bidang pernikahan ni dia luas, amat luas. Sebab kita ada banyak kategori budak-budak pernikahan ni yang mana dipecahkan kepada kategori besar, masalah penglihatan, masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. Dalam masalah pembelajaran pun ada banyak kategori lain yang perlu cikgu-cikgu kuasai lah. Jadi ilmu berkaitan dengan pernikahan ni takkan habis, sebabnya setiap kategori tu dari segi budak-budaknya berbeza. Kalau kita kata Down syndrome pun dah ada banyak level Down syndrome yang ada. Betul-betul. Yang ketiga berkaitan kemahiran. Kemahiran ni maksudnya macam mana kita nak tackle anak murid tu supaya dia mendengar apa yang kita nak sampaikan. Sebab budak pernikahan ni kita tahu semua sekali dari segi tumpuan dan pengamatan dia agak Kurang. pendek lah. Maksudnya mungkin dia boleh bagi tumpuan pada kita dalam 5-10 minit dan PDP kita berlaku 30 minit. Apa yang kita perlu buat lah untuk kita dapatkan tumpuan dia lebih lah dari masa ke semasa lah. Yang keempat berkaitan dengan tanggungjawab. Tanggungjawab guru pernikahan ni dia ada banyak lah. Semua guru sama tanggungjawab dia, cuma guru pernikahan lebih berat lagi sebab ni tanggungjawab dia yang pertama adalah dia kena memahami watak setiap murid yang dia ajar tu. Dia kena faham, dia kena mendalami murid-murid tu baru dia boleh mengajar. Yang kelima berkaitan inovasi. Inovasi ni apa-apa yang kita hasilkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik melalui budak tu lah. Contohnya kita akan buat ABM yang menarik minat dia apa semua. Kita buat menggunakan ICT supaya dia tertarik. Kadang-kadang budak-budak perdana kalau kita tengok apa yang kita buat tu dah okey lah. Tapi budak pernikahan ni dia tengok je, tak ada respon pun. Jadi benda-benda ni kita perlu lagi tekankan. Kita nak kena cari kekuatan dan kelemahan budak tu kat mana. Kadang-kadang benda-benda yang banyak warna ni pun tak memberi impak pada budak tu. Jadi kita kena tengok kekuatan dan kelemahan setiap murid lah.
Yang keenam tu adil. Adil ni maksudnya dari segi macam mana layanan kita antara setiap murid tu. Maksudnya kita tak boleh nak bezakan murid yang pandai ni, yang boleh terima apa yang kita ajar ni dengan murid yang orang kata kita bercakap sepatah dia tak cakap apa-apa, tak bagi respon. Kita tak boleh nak bezakan antara murid lah. Jadi layanan kita pada setiap murid tu sama lah. Maksudnya kita akan cuba untuk bagi apa yang terbaik pada setiap murid. Yang ketujuh, sense of humor. Maksudnya kita dalam masa yang sama kita nak mendidik budak pernikahan ni banyak perkara yang kita kena main peranan lah. Kadang-kadang kita nakkan dia murid tu bersama dengan kita. Jadi kalau kita ada PDP yang perlukan kita menari, kita perlu menari. Ada PDP yang perlukan kita gelak ketawa, kita kena gelak ketawa. Jadi setiap watak tu kena ada dalam cikgu pernikahan supaya kita lebih mendalami murid-murid tu sendiri. Sebab dia senang cerita kita nak jadikan murid-murid kita ni sebagai kawan supaya kita boleh tarik dia dan memberi lebih pengetahuan lah kepada dia. Sebab dia akan bagi respon kepada orang yang dia percaya sahaja budak pernikahan ni. Yang ke-8 adalah empati. Empati ni maksudnya kita setiap murid kita kena mendalami lah setiap murid tu. Kita kena tahu apa keperluan dia, kenapa hari ni dia muram, apa yang berlaku, sampai ke rumah apa yang berlaku, kenapa dekat rumah ada pergaduhan antara adik-beradik ke apa semua. Benda tu kita kena tahulah. Jadi kita kena bagi respon mengikut individu tu sendiri, mengikut murid tu sendiri lah. Lepas tu kita kena simpati. Maksudnya ada benda-benda yang kita perlu lebih mendekati murid-murid kita lah. Yang ke-10, kreatif, berbakat. Maksudnya dari segi ABM ataupun pendekatan yang kita guna, kita kena lebih kreatif lah. Sebab kadang-kadang benda yang simple tu, kita perlu lebih penekanan supaya budak tu tertarik dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang tu arahan yang terlalu banyak pun tak membantu. Dia arahan yang simple, yang jelas, maksudnya 2-3 perkataan sebagai arahan untuk lebih mudah murid-murid kita ikut lah. Yang ke-11 dan terakhir adalah berfikiran positif lah. Setiap murid, walaupun kita tahu yang mana datang tu adalah kerencatan akal, walaupun rekod doktornya adalah masalah pembelajaran, kita tahu, kita tengok setahun 2 tahun murid ni bukan di kategori masalah pembelajaran dan di kategori sebagai ME lah, mental. Jadi biasanya budak bermasalah mental ni dia tak ada perubahan daripada awal dia masuk ke sekolah. 5-6 tahun di sekolah pun dia benda yang sama yang berlaku. Jadi kita kena fikir positif walaupun kita terima murid macam ni. Kita fikir positif bahawa apa yang kita buat ni mungkin ada sedikit perubahan pada dia lah, ke arah yang lebih positif. Kiranya kita berusaha lah itu juga. Itu saja 11 perkara yang saya nampak lah dari segi ciri-ciri yang perlu ada dalam cikgu pernikahan ni. Okey, kiranya ciri-ciri yang Cik Hisham sebut tu kira perlu ada lah untuk setiap cikgu-cikgu pendidikan khas ni. Perlu ada. Ya, okey. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua adalah apakah kepentingan dalam meningkatkan kompetensi kemahiran pedagogi abad yang ke-21 bagi guru pendidikan khas yang profesional ke arah meningkatkan kebertanggungjawatan terhadap profesyen keguruan? Okey, soalan kedua ni dia berkaitan dengan PAK 21 lah. Senang cerita PAK 21. PAK 21 ni biasanya kita faham dia adalah berfokuskan kepada murid lah. Dia berfokus kepada murid, dia pecah kepada beberapa perkara, komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Apa yang secara teorinya pelaksanaan untuk murid perdana dan murid pernikahan ni berbeza sebenarnya. Sebab dari segi pelaksanaan di kelas perdana, aras pemikiran murid agak sama lah. Maksudnya pemikiran dia pada tahun 1, murid-murid tu kebanyakannya pemikirannya umur akal dan umur fizikalnya hampir sama.
Jadi berbeza dengan murid pernikah ni, walaupun dia masuk tahun 1 pada umur 7 tahun, tapi umur akal dia agak berbeza. Ada yang masuk ke sekolah dengan umur akal 2 tahun, ada yang masuk ke sekolah dengan umur akal 5 tahun, ada yang masuk ke sekolah umur akalnya 3 tahun. Itu perkara yang asasnya lah. Maksudnya dari segi pelaksanaan tu tak akan jadi sama, sebabnya dari segi penerimaan murid tu tak sama. Okey, pergi pada poin pertama adalah komunikasi. Komunikasinya peringkat awal, murid masuk ke sekolah tu kita perlu tengok perlu nilai, sebab kalau pernikah dia akan ada diagnostik Diagnostik dan komunikasi ini adalah salah satu daripada elemen yang kita lihat dalam domain 6 domain utama yang kita lihat. Salah satunya adalah bahasa dan komunikasi. Yang mana biasanya murid-murid ni pada tahun pertama tu dia memang kurang komunikasi dengan guru, kurang komunikasi dengan orang-orang yang dia tidak kenal lah. Jadi dari segi pelaksanaan ni agak berbeza jauhnya PAK 21 perdana dengan PAK 21 yang harus berada dalam pernikahan ni. Sebab kalau sekolah-sekolah yang mempunyai guru yang murid yang ramai, dia tak ada masalah, dia boleh pecahkan lagi murid-murid yang ada tu mengikut umur akal. Kalau sekolah tu hanya ada 1 kelas, 2 kelas, jadi dia akan menghimpunkan semua murid dalam satu kelas. Dan dalam kelas yang sama tu umur akal murid tu akan jadi berbeza. Akan jadi susah lah untuk orang kata pelaksanaan PAK 21 ni dilaksanakan. Sebabnya aras mata pelajaran, aras silibus yang kita bagi tu berbeza lah. Okey, dari segi komunikasi kita akan cuba secara jelas ni, kita sebagai cikgu pernikah akan cuba juga untuk memberi respon untuk orang kata memberi rangsangan supaya anak-anak murid kita ni memberi respon pandangan dia. Maksudnya kita akan cuba bentukkan respon yang positif lah. Maksudnya respon yang mana murid-murid tu sendiri akan bagi respon kepada soalan-soalan kita, kepada apa tindakan yang kita buat. Jadi secara tak langsung kita dapat secara menyeluruh murid-murid dalam kelas tu ada yang respon, ada yang tak lah. Senang cerita memang tak akan dapat keseluruhan, sebabnya kita dalam satu kelas tu berbeza lah tahap murid. Ada yang memang diam je. Okey, seterusnya tentang kolaboratif ni. Biasanya dia akan berlaku dalam bentuk kumpulan lah. Dia susunan PAK 21 ni, dia susunan dalam bentuk kumpulan yang mana dia akan berlaku hubungan, maksudnya perbincangan dua hala dalam kumpulan antara murid-murid dan antara murid dan juga antara murid dan dengan guru lah. Dia akan berlaku macam tu. Lepas tu dia akan ada banyak dari segi kerja kumpulan. Biasanya kalau di SK Komplek UDA tu ada beberapa kelas sahaja yang kita boleh buat aktiviti berkumpulan ni yang akan orang kata memberi kesan yang baik lah. Daripada 8 kelas sekarang ni, cuma ada 3 kelas sahaja daripada 8 kelas tu yang boleh kita buat dalam bentuk kumpulan yang mana level muridnya tak jauh sangat. Dia akan bagi respon perkara yang sama lah. Ada kelas-kelas yang memang kita tak boleh buat kumpulan sebab kita perlu tackle secara individu. Jadi benda tu susah juga nak buat sebab kita kena tengok murid dalam kelas tu keadaan tu macam mana. Tahap dia lah. Tahap dia. Sebab kan kalau kita nak buat secara berkumpulan ni tak boleh yang jauh-jauh sangat. Contoh kalau kita gabungan kelas tu dia punya umur akal 9 tahun dengan umur akal 6 tahun, jadi tak memberi makna apa-apa dalam susah. Okey, seterusnya kita pergi pada pemikiran kritis ni. Pemikiran kritis ni dia besarlah sebenarnya skop dia. Cumanya apa yang berlaku di pernikahan ni untuk menyusun diri sendiri pun murid-murid ni agak terkeliru. Jadi banyak yang dia memerlukan orang kata pengalaman secara alami.
Dia memerlukan pengalaman secara alami, sebab tu kita banyak buat program-program yang melibatkan budak. Kita bawa lawatan ke sana, kita bawa ke hutan bandar sebab kita nakkan dia merasa suasana tu supaya dia boleh, orang kata, meluahkan apa yang dia rasa pada ketika tu. Murid kita ni tak banyak yang kita boleh bagi dalam bentuk teori, sebab yang teori tu dia tak dapat nak apa nukilan semula apa yang teori Nak tu bagi applykan pada dia. balik lah kiranya. Dia tak boleh nak respon pun tentang teori tu. Oh. Jadi kalau kita nakkan murid ni respon berkaitan dengan contoh pertanian, projek pertanian. Jadi murid tu sendiri kena melalui proses pertanian tu. Dia kena daripada semai benih sampailah ke tuai hasil tu. Jadi murid tu dapat respon. Oh, selepas ni kita buat ni cikgu, selepas ni kita buat ni cikgu. Pokok-pokok kita dah besar, buah kita kenapa awal-awal warna hijau, sekarang dah warna lain. Maksudnya benda-benda tu semua dia kena alami sendiri. Jadi benda ni yang membentuk pemikiran kritis berbanding murid-murid perdana yang mana pemikiran kritis ni adalah berdasarkan daripada input-input yang dia baca, dia search sendiri melalui Google apa semua. Jadi dia boleh apply semula, dia boleh aplikasi benda tu semula. Murid pernikah dia kena alami. Dia tak boleh banyak benda-benda teori yang orang kata seperti murid perdana lah. Okey, seterusnya kita pergi yang last kali, kreativiti lah. Kreativiti ni dia tengok pada kekuatan murid kita. Ada murid kita yang memang dia memang kreatif. Maksudnya ada murid kita yang memang output dia bila awal-awal dia dah nampak dah. Dari segi mewarna dia nampak, dari segi idea dia ada. Sebab murid-murid kita bukannya orang kata dia boleh menghasilkan sesuatu benda yang ada setengah budak perdana pun tak boleh hasilkan. Saya pernah lihat benda tu. Contohnya kalau di peringkat yang lebih tinggi kita ada buat batik, kita ada buat pertandingan layang-layang. Jadi hasil murid-murid pernikah ni memang orang kata yang hasilnya lebih baik daripada murid perdana sebab dia lebih detail dari segi penghasilan tu. Cuma daripada peringkat awal ni kita perlu bagi rangsangan dia dari segi macam contoh kemahiran manipulatif, seni visual. Kita perlu bagi penekanan benda-benda tu semua supaya dia memang bermain-main dengan kreativiti diri dia sendiri tu. Sebab kita tak boleh nak sekat kreativiti tu, kita kena bagi dia peluang. Sebab dia setiap murid kita berbeza dan ada murid kita yang memang terkebelakang dari segi kreativiti ni, ada murid kita yang memang dah advance. Memang dah advance. Jadi kita kena meraihkan kepelbagaian murid-murid kita ni. Okey, seterusnya nilai murni dan etika ni dia biasanya berlaku semasa PDP, biasanya berlaku semasa kita buat aktiviti luar. Pada ketika tu secara tak langsung cikgu bagi teguran apa yang dibuat tu salah, apa yang dibuat tu betul. Jadi dalam masa tu yang dia adaptasi apa benda yang dia boleh buat, apa benda yang dia tak boleh buat. Dalam agama contohnya apa benda yang dari segi Islam ni boleh buat, apa yang Islam ni perlu buat. Jadi benda tu dia kena diberi dalam bentuk alami. Diberi dalam bentuk dia berada di situasi tu. Dia tak boleh contoh kita nak terangkan melalui gambar, ni benda ni tak boleh buat. Jadi payah budak-budak kita nak faham. Kiranya kena benda yang depan-depan dia lah. Dia kena alami benda tu supaya benda tu dia melekat lah. Kalau dari segi teori benda tu dia akan lambat lah. Dia boleh dapat juga tapi lambat. Dia sebahagiannya tak dapat terus kalau dari segi teori. Jadi itu yang pendidikan ni banyak penekanan kepada pengalamian. Maksudnya dia mengalami sendiri benda tu dan benda tu lekat dalam dalam pemikiran dia lah. Dan itu saja rasanya ada lima perkara penting dalam PAK 21. Secara jelasnya PAK 21 ni dapat juga dilaksanakan untuk murid-murid PPKI ni, tapi
secara keseluruhannya banyak aspek yang tak dapat dilaksanakan dengan baik lah. Sebab pernikahan ni dia bukan kurikulum mengikut murid, tetapi pernikahan ni adalah murid dia bukan murid mengikut kurikulum, tapi pernikahan ni adalah kurikulum mengikut murid itu sendiri. Sebab tu kita perlu nilai setiap murid kita untuk kita bagi didikan mana yang sesuai dengan dia. Kita tak nilai secara kelas, kita nilai secara individu lah. Okey, kiranya dalam dari segi kesimpulannya kira macam PAK 21 ni dia kita tak boleh nak jalankan sepenuhnya untuk budak-budak pendidikan khas ni lah, kiranya ada yang sebahagian dia orang boleh and ada yang tak boleh. So bila kita nak applykan untuk diorang tu kira agak susah, agak sukar. Agak susah. Jadi, tapi boleh buat. Boleh buat jugalah kiranya kan. Okey, kiranya budak-budak ni pun kita perlu ajar, perlu didik dia mengikut kurikulum yang sesuai untuk dia. Ya, betul. Macam tu. Okey. Okey, itu sahaja untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Saya sebelum tu saya ingin memohon maaf lah kalau ada tersalah kata ataupun bicara semasa sesi temu bual ni, dan minta maaf juga ganggu sebab dah malam dah kan sekarang. Apa-apa pun terima kasih sebab sudi untuk jadi tetamu saya pada malam ni. Okey, Encik Syam. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. sama.